Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita memulakan pertemuan kita dengan kita memperbanyakkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala mengizinkan kita pada malam ini. Allah taala memberikan rahmatnya kepada kita pada malam ini dengan memberi petunjuk kepada kita. Allah taala memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita mengambil seberapa banyak manfaat, kita mengambil pelajaran-pelajaran, pertunjuk-pertunjuk di dalam suratul Al-Waqi'ah untuk pertemuan yang kelima. Kita namakan ia sebagai siri yang kelima. Jadi insya-Allah malam ni kita akan meneruskan lagi beberapa baki ayat, yang mana ayat yang kita akan mulakan pada malam ni adalah ayat yang ke-25. Ayat 25 ini dia masih lagi bersangkut paut dengan nikmat yang Allah akan berikan kepada kumpulan yang pertama yang akan memasuki syurga. Kumpulan yang terbaik apabila berada di dalam syurga, yang disebutkan dengan pangkatnya di dalam suratul Waqi'ah adalah as-sabiqun nas-sabiqun. Jadi kita telah sebut nikmat as-sabiqun nas-sabiqun, ataupun Allah panggil dengan gelaran al-muqarrabun pada siri-siri yang sebelum daripada ini, iaitu kita sebutkan dulu antara nikmat yang awal. Allah cerita tentang ahli syurga ini, mereka akan bersenang lenang berada di dalam syurga yang mereka itu saling duduk berhadapan, antara penghuni syurga dengan penghuni syurga yang lain, yang mereka duduk di atas surur. Kemudian kita juga telah sebut pada kelas yang sebelum ini, pada pertemuan kita yang sebelum ini, pada ayat yang sebelum ini, ahli syurga yang golongan as-sabiqun ini, mereka ini akan diberikan layanan yang khas dengan Allah menyediakan kepada mereka ini adalah disebut dengan istilah wildan. Kemudian wildan ini mereka akan mengelilingi penghuni-penghuni syurga yang duduk di atas surur tadi itu dalam keadaan berhadapan tadi dengan membawa bekas-bekas minuman yang Allah sebut di dalam surah Al-Waqi'ah ini. Mereka membawa bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in. Kemudian kita telah sebut pada kelas yang lalu, ahli syurga ini juga, mereka ini diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih apa saja buah-buahan yang mereka nak makan. Kemudian kita juga telah menyebut dalam kelas yang lalu bahawa bukan sekadar ada nikmat dapat buah-buahan, mereka ni juga diberikan oleh Allah dengan nikmat daging burung. Kemudian mereka ni juga
Allah sediakan pendamping dan peneman di dalam syurga yang disebut dengan istilahnya adalah hur ain. Kemudian kita telah sampai kepada ayat nombor 24 pada kelas yang lalu. Allah menutup pada ayat 24 dalam suratul Waqiah. Allah kata yang mereka dapat yang tadi semua tu yang saya sebutkan pada peringkat awal tadi adalah jazaa'am bima kanu ya'malun. Jaza sebagai balasan tentang apa yang telah mereka lakukan semasa di dunia. So habis yang itu. Tapi kalau kita baca ayat 25, rupa-rupanya tak habis lagi. Pada nikmat as-sabiqun, Allah menyempurnakan nikmat yang Allah beri dalam bentuk nikmat apa? Telinga mereka duduk dalam syurga ni, mereka tidak akan disakiti. Tak, maknanya tak sakit telinga. Okey, kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Masya Allah. Itu lagu apa tu? Baik. Kita baca dulu ayat ini. Allah kata apa? La yasma'una fiha. Mereka sentiasa tidak akan mendengar di dalam syurga itu. Mereka tu siapa? Mereka tu siapa? Ahli syurga lah. Ahli syurga yang mana? As-sabiquna as-sabiqun tadi tu. Baik. As-sabiquna as-sabiqun, yang Allah dahulukan, mereka lah dulu yang akan masuk syurga. Mereka ini Allah bagi mereka satu nikmat lain, iaitu mereka apabila berada dalam syurga, ia la yasma'un, tidak akan mendengar sampailah bila-bila. Sentiasa tidak akan mendengar di dalam syurga. Tak dengar tentang apa? Lawa, iaitu perkataan suatu yang sia-sia. Kalau tak dengar ni maknanya mestilah perkataan, percakapan yang sia-sia. Lawa. Lawa ni adalah benda yang tak berfaedah. Mereka tak akan dengar di dalam syurga satu perkataan yang tidak mendatangkan apa-apa pun faedah. Apatah lagi wala ta'thima, dan juga sesuatu perkataan yang mendatangkan dosa. Ta'thima tu yang boleh membawa kepada dosa. So ayat nombor 25 ni, kalau kita selepas kita baca ayat tadi, kita tengok terjemahan dia, rupa-rupanya nikmat dalam syurga ni juga bukan sekadar dapat kerehatan, bukan sekadar dapat pelayan, bukan sekadar dapat makan dan minum, tetapi dalam syurga juga Allah menyebutkan nanti dalam syurga, sehingga kan telinga-telinga mereka ini tidak akan merasa sakit. Sakit apa? Sakit telinga. Dari sudut apa? Perkataan yang diucapkan oleh penghuni syurga. Ada dua. Yang pertama, mereka tak dengar perkataan apa? Yang sia-sia. Contoh yang sia-sia kalau kat dunia, mampu sia-sia. Yang boleh menyebabkan dosa seperti humadha, lumadha, sukhriyah, macam-macam. Kita kan kadang-kadang kita dah tenang, dah bahagia dah, tiba-tiba Allah, rumah besar kan, makanan sedap, tempat tinggal bagus, tapi kalau telinga kita ni kadang-kadang sakit kan, menyebabkan makan pun tak selera, menyebabkan hidup pun jadi tak tenang. Kalau ada bising, hinga-binga, perkataan-perkataan kotor, rasa macam sakit telinga ni. Jadi dalam syurga ni, kalau kita tengok susunan dia, kalau tengok susunan nikmat tu kan, daripada atas sampai ke bawah tu,
Kenapa Allah letak nikmat pendengaran itu di hujung sekali? Kenapa Allah letak pada ayat 25 dengan 26 di hujung? Okey, itulah soalan yang nak saya tanya. Mengapa nikmat pendengaran ini disebutkan pada akhir-akhir ayat? Kenapa? Kenapa? Cuba dengarkan sesuatu jawapan. Okey, tak apa. Dia cuti sekolah, dia pun cuti daripada berkata-kata. Alhamdulillah. Inilah contoh ahli syurga. Dia tak dengar sesuatu yang boleh menyakitkan telinga dia. Itu adalah contoh. Masya Allah, ni calon-calon ahli syurga. Amin. Alhamdulillah. Baik. Jawapan dia, kalau sempat, kalau tuan-tuan nak baca tafsir yang dia ada cerita sedikit macam ulasan hubung kait, munasabah relevan, antara yang tuan-tuan boleh baca adalah dalam tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir tu, sebenarnya soalan ni saya ambil dalam tafsir tu. So, beliau bertanya, kenapa nikmat pendengaran diletak hujung? Sebab tafsir Al-Munir ni dia bagus sebab dia combine, dia gabungkan antara tafsir yang klasik dengan tafsir yang contemporary. Dr. Wahbah ni, dia kata kenapa ini merujukkan bahawa nikmat pendengaran ni Allah nak sempurnakan syurga ni sehingga kan telinga pun tidak mendengar sesuatu yang menyakitkan hati kita. Perbuatan yang dosa pun tak ada, yang boleh mendatangkan dosa pun tak ada, apatah lagi yang sia-sia. Agak-agak kalau kita baca ayat Quran lain, apa antara perkataan yang kita dengar mereka bincang dalam syurga? Antaranya apa? Perkataan yang mereka dengar dalam syurga. Ahli syurga ni agak-agak dalam syurga apa yang mereka cakap? Puji? Ahli syurga, penghuni syurga boleh masuk syurga, apa di antara perkataan yang kan Tuhan menafikan? Ni dia panggil teknik menafikan dulu. Kan? Lepas tu nanti Allah mengisbatkan, menetapkan. Tuhan kata, dalam syurga ni mereka yang masuk syurga tadi tu, mereka tak akan dengar sampai bila-bila mereka tak akan dengar perkataan yang sia-sia, bahkan perkataan yang boleh membawa kepada dosa. Maknanya dekat dunia ni ada perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa, yang menyakitkan hati orang kan. Apa perkataan yang menyakitkan hati orang? Apa perbuatan tu? Antaranya khumazah dengan lumazah. Khumazah dan lumazah. Dia buat ribah ke ataupun dia mencela di hadapan, mengkeji. Okey. Kalau kita baca ayat Quran, jawapan dia ada pada ayat 26 lah. Apa dia 26? Illa qilan salaman. Tapi kalau kita baca ayat lain, mereka ni dalam syurga selalu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka selalu memuji-muji Tuhan. Dan mereka juga selalu bertasbih. Subhanakallahumma wa da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Antara ucapan di syurga apa? Tasbih. Subhanakallahumma, subhanakallah, tasbih. Bahkan mereka juga selalu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Tuhan. Dan ayat yang lepas ni kita akan jumpa antaranya mereka selalu sebut apa? Illa qilan salaman salama. Okey. So kenapa nikmat pendengaran disebut akhir? Untuk Allah menyempurnakan nikmat syurga ni sehingga telinga pun tidak akan mendengar sesuatu yang menyakitkan hati penghuni-penghuni syurga yang lain. Okey, kalau kita baca tafsiran ayat dia, yang ini saya rujuk kepada dalam tafsir Al-Imam Ibnu Kathir seperti saya ulas tadi itu. Okey, di dalamnya tiada perkataan sia-sia yang tidak bermanfaat. Dia kadang-kadang
dia macam dekat dunia ni dia tak dosa tau tak, tapi perkataan tu dia macam engkau tak cerita pun tak apalah, faham tak? Tapi ramai orang dia suka menghabiskan waktu dia dengan bercerita, berkata yang tak datangkan, tak ada nilai pun, faham tak? Tak ada nilai. Yang tak ada nilai tu, itu dia panggil laghwa, yang sia-sia, tak ada nilai. Maknanya kalau tak cakap pun tak apa. Sebab tu kalau kita belajar adab-adab bercakap, kalau sesuatu itu boleh bercakap dengan tak bercakap, lebih baik jangan bercakap. Sebab takut jatuh ke dalam ta'thima, bawa kepada dosa. Maknanya Allah kata dalam syurga ni takkan ada perkataan yang sia-sia pun, apatah lagi boleh membawa kepada dosa. Sempurnanya nikmat di dalam syurga ini. Sebab tu Ibnu Katsir kata bahkan ia merupakan tempat yang penuh dengan kesejahteraan, semua yang ada di dalamnya sejahtera daripada sebarang kekurangan, hatakan pada pendengaran. Kan? Okey, dalam ayat ni Allah tak sebut contoh apa perkataan yang boleh mendatangkan dosa. Tapi kalau kita baca ayat lain kita akan jumpa. Contohnya surah An-Naba ayat 35. Allah menyebut contoh dia. Apa antara perkataan ta'thima tu yang boleh membawa kepada dosa ini adalah apa? La yasma'una fiha laghwa. Ni jangan tertukar pula. Hafal surah An-Naba, terbawa surah Al-Waqi'ah. Jelas tak? Sebab dia perkataan dia sama, semua hujung dia beza. La yasma'una fiha laghwa wala kidzaba. Kalau tadi wala ta'thima, jangan tertukar tu. Jadi Allah kata mereka yang duduk dalam syurga tidak akan sentiasa tidak mendengar di dalam ia perkataan yang sia-sia dan wala kidzaba, iaitu perkataan yang dusta. Maknanya perkataan berbohong. Berbohong ni sakit telinga tak? Kan? Maksudnya sampaikan berbohong pun tidak ada. Apa saja yang bawa kepada dosa tidak ada di dalam syurga. Nikmat dalam syurga ni. Sampai telinga pun, ya Allah, sedap telinga ni. Maknanya daripada telinga bawa ke hati. Tak ada benda yang boleh menyakitkan hati melalui saluran telinga. Hebatnya Allah. Inilah syurga yang kita nakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena mujahadah sikit. Bukan mujahadah sikit, mujahadah banyak. Kena usaha sungguh-sungguh. Okay, kerana ini adalah kumpulan yang pertama, as-sabiquna as-sabiqun. Habislah sampai ayat nombor 25 tadi. Kita masuk pada ayat 26. Allah menerangkan. Kalau tak dengar perkataan yang sia-sia atau dosa, mereka dengar apa? Ayat 26 menerangkan. Ikut saya baca ayatnya. Illa qila salama salama. Illa qila salama salama. Okey, illa melainkan. Ini dia panggil teknik. Kalau dalam metod nak kuatkan satu fakta, pernah belajar menafi dan mengisbatkan tak? Menafikan sesuatu kemudian menetapkan sesuatu. Menetapkan dengan menafikan. Tak pernah dengar rukun an-nafiyu, menafikan dan juga mengisbatkan? Tak pernah? Tak. Itu perkara pokok tu tak? Kenapa saya kata pokok? Anda biasa tak sebut kalimah La ilaha illallah? Kan? Tapi ini dia panggil La ilaha. Ingat, belajar La ilaha illallah ni siapa nak guna dia masuk syurga, syarat nombor 1, anda mesti kena tahu kalimah La ilallah tu apa. Apa yang pertama adalah mesti kena tahu dalam kalimah La ilaha illallah ada 2 rukun. Apa 2 rukun tu? Rukunnya apa? 2 rukun.
Tak apa. Ya. Saya tanya sejawablah. Tapi dah syurga nanti, insya-Allah semua akan jawab. Memang kalau syurga ni tawaduk, rendah diri semua. Tak nak cakap yang sia-sia. Tak apa. Nombor satu, macam makcik-makcik kan. Saya banyak mengajar makcik-makcik ni. Kan? Tak apa. Tak. Minta maaf, ni semua muda-muda ni. Okey. La ilaha itu adalah menafikan. Illallah mengisbatkan. Isbat tak akan kuat kalau tak menafikan. Tu dua rukun tu. Kena belajar. Yang itu. So kaedah ni sama juga. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Allah menafikan dulu. Dalam syurga tu mereka tak akan dengar perkataan yang sia-sia dan boleh membawa kepada dosa. Lepas tu Allah menetapkan, melainkan, dia panggil kuat, melainkan qilan, hanya mendengar ucapan perkataan salaman, salama, selamat, selamat. Sampai 2 kali Allah guna. Okay, kenapa? Kalau kita tengok soalan tadabburnya, mengapakah perkataan salaman diulang sebanyak 2 kali pada ayat itu? Tidak cukupkah hanya dengan mengatakan salaman saja? Kenapa perlu sampai ulang 2? Penegasan bahawa ayat selamat menunjukkan bahawa banyaknya dalam tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahawa kenapa Allah perlu ulang sampai 2 kali, nak menunjukkan bahawa dalam syurga tu memang banyak, menunjukkan bahawa itulah perkataan-perkataan yang selalu diulang-ulang di dalam syurga. Sampai Allah ulang 2 kali itu menegaskan bahawa, menunjukkan bahawa betapa banyaknya, betapa seringnya, dan itulah perkataan yang diulang-ulang di dalam syurga. Salaman, salama, selamat, selamat. Okey, apa makna ayat ini? Okey. Oh, ni saya buat, ni soalan nombor 2, saya akan bawa. Okey, ni dapat tak dia punya munasabah dia? Munasabah dia anda boleh rujuk dalam tafsir Al-Misbah. Ada disebutkan munasabah, menunjukkan bahawa banyaknya, dan itulah ucapan yang sering diucapkan oleh penghuni syurga. Okey. Sebelum kita ulas, sebelum kita pergi soalan yang berikutnya. Okey, salaman salama tadi tu, apa makna salaman salama? Kan sejahtera, kita sebut sejahtera kan? Okey, ada 2 pentafsiran lah. Salah satu pentafsiran dia merujuk kepada memang dalam syurga ni semuanya sejahtera. Sejahtera daripada benda-benda yang tak disukai. Sejahtera daripada benda-benda yang boleh menyakitkan. Sejahtera daripada benda-benda yang boleh menyusahkan, memenatkan. Itu semua sejahtera. Tapi kalau kita tengok rujuk ayat tadi, qila tu ni adalah ucapan merujuk kepada ucapan salam. Okey, salam. Okey. Tapi kita rasa tak ucapan salam yang di dunia ini ucapan ahli syurga? Sekejap kita akan bincang tentang tindakan apa nak buat pada ayat ni. Okey, soalan nombor 2 pada ayat nombor 20 berapa tadi? 26 tadi tu. Adakah ucapan salaman tadi, salam tadi, hanya sesama penghuni syurga saja? Kan kita baca tadi, mereka akan dengar dalam syurga sentiasa dengar apa? Ucapan salam, salam, salam. Kan, contoh. Soalan berikutnya boleh kita pecahkan. Nak menunjukkan bahawa kenapa diulang salam 2 kali, menunjukkan banyaknya ucapan salam tu. Okay, maka timbul persoalan. Adakah hanya sesama ahli syurga saja ucap salam-salam? Tak. Okay, kata tengok dalam nota tu sudah bagi jawapan. Okay, kalau kita buka keseluruhan ayat Quran, kita akan jumpa ada 3 jenis ucapan salam dalam syurga. Jenis tu bermakna siapa dengan siapa. Nak menunjukkan bahawa sampai Allah ulang 2 kali salaman tadi. Yang pertama, sebenarnya ucapan salam ni juga akan diterima, diucap oleh Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Masya Allah. Maksudnya ucapan salam ni satu ucapan yang sangat-sangat bernilai.
Okey, sekejap kita akan sebut pada tindakan dia. Nombor 2, rupa-rupanya malaikat pun mengucapkan salam kepada penghuni syurga. Dan yang ketiga, sesama penghuni syurga. Ni memang kita tak nafikan yang ketiga tu. Okey, saya kemukakan dalil-dalil dia. Okey. Ada nota kan saya bagikan? Tuan dah menulis semula, masya-Allah Sebab dia mengambil teknik salaman 2 kali Dia dapat nota, dia tulis lagi sekali, alhamdulillah. Okey. Okey. Tengok dalil. Ucapan salam sesama penghuni syurga. Banyak ayat Quran. Salah satunya surah apa? Surah Waqiah tadi itulah. Kan? Pertama, boleh tengok. Kalau ikut susunan surah lah, surah Yunus ayat 10. Surah Ibrahim ayat 23. Surah Furqan ayat 75. So malam ni, bangun malam, nak solat, sempat baca Quran, pagi esok ke, buka Quran tu, taggingkan siap-siap. Ni biasakan. Dia kalau nak cepat belajar, terus ambil tindakan. Malam ni sebelum tidur ke, taggingkan. Tahu tak tagging tu? Ada Quran tagging kan? Perempuan selalulah tagging. Ada Quran yang selalu guna untuk baca terjemahan tak? Taggingkan dia, letakkan. Tulis kat situ ucapan salam. Setiap belajar macam tu. Setiap kali belajar macam tu. Supaya anda nampak sikit pada ayat Quran tu. Quran tu kena beli yang terbaik. Nanti saya kempen yang mana ada asbabun nuzul. Tu kemudian. Kena buat kelas kempen. Tak siapa yang bagus. Sebab kan salah satu tadabbur kan anda kena baca terjemahan. So terjemahan mana? Sebab sekarang Quran banyak terjemahan. Yang ni. Cuba terjemahan yang mana? Antara yang paling mudah tafsir Pimpinan Rahman lah. Pimpinan Rahman tu tapi dia tebal sikit. Nanti taggingkan. Kemudian surah Furqan ayat 75. Kemudian surah yang keempat adalah Al-Ahzab 44. Surah Maryam 19 ayat 62. Dan juga surah Al-Waqiah ayat 26 yang sedang kita pelajari sekarang ni. Salam. So, saya tunjukkan satu ayat dia yang saya baca mula-mula tadi tu. Apa dia? Ayat surah Yunus ayat 10 10. Okey. Da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa tahiyyatuhum fiha salam. Yang merah tu. Wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka dalam syurga itu adalah subhanakallahumma. Ni dia panggil tasbih. Nanti saya akan ulas dalam radio. Nanti saya nak masuk radio tu, saya buat tajuk pasal tasbih. Kita jumpa, kita akan belajar. Tasbih ni ucapan yang sangat, yang orang kesian sebab tidak ada ilmu, menyebabkan ucapan tasbih ni jarang diucapkan. Dia tunggu lepas solat je. Tapi kalau kita belajar tu, nilai ucapan tasbih tu sampai ke syurga diucap. Kalau ucapan tu dia tidak ada nilai kan, tak ada apa-apa, Allah tak bawa sampai ke akhirat tau. Subhanakallahumma. Lepas tu Allah kata ucapan saling hormat menghormati antara mereka adalah ucapan apa? Salam. Ni penghuni syurga dengan penghuni syurga. Dan penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ni pun nanti kita akan cerita dari sudut tahmid dalam Quran. Cerita pasal tahmid. Okey, nampak tak? Di sini kita dapat jawapan. Apa perkataan yang tidak sia-sia antaranya ucapan subhanakallahumma, 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 dan ucapan mereka juga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu contoh satu ayat daripada banyak ayat yang saya beri tadi. Okay, kita tengok ucapan malaikat pula yang bagi salam. Oh ya, malaikat pun bagi salam. Contohnya kalau kita rujuk surah Al-Zumar. Nanti kalau saya silap nombor surah, nombor ayat, tolong baiki sebab nota ni tidak ada orang yang kedua menyemak. Jadi kalau saya tersilap, tolong beritahu. Yang beritahu pada admin, nanti malukan pada saya akan baiki. Okey. Surah Al-Zumar ayat 73, surah 39 dengan surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat 23-24, kita akan jumpa malaikat. Ada dua tempat. Satu semasa nak masuk dalam syurga, satu semasa dalam syurga. Az-Zumar tu semasa masuk dalam syurga. Okay, saya bagi contoh ayat dia. Okay? Saya bagi yang
yang dalam syurga lah, semasa dalam syurga lah. Kan? Ayatnya bunyi apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat sentiasa akan masuk kepada mereka. Mereka tu siapa? Penghuni syurga dari semua pintu. Pintu syurga ada berapa pintu? Ada berapa pintu pintu syurga? Pintu syurga ada berapa pintu? 7 tambah 1 lagi. 8 pintu. Masya Allah. Ni semua dah masuk syurga. Dia dah tak kisah dah pasal pintu. Sebab dia dah masuk kan. Sampai tak terjawab pintu tu. Tak apa. Nanti kita semua masuk syurga. Setiap kita ni akan masuk ikut pintu yang berbeza. Masuklah pintu yang mana? Masuk dalam syurga. Masa kita nak masuk tadi pun, surah Az-Zumar tadi, malaikat bagi salam. Tapi apabila kita berada dalam syurga, malaikat akan sentiasa masuk menemui ahli syurga daripada semua pintu. Apabila mereka masuk, mereka mengatakan apa? Salamun alaikum. Salam sejahtera kepada kamu. Bima sabartum. Disebabkan kesabaran kamu. Fa ni'ma uqbad dar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan. Itu malaikat sebut. Assalamualaikum. Baik. Ini salam daripada mana? Malaikat. Maknanya ucapan salam ni besar nilai dia. Dan ucapan salam dari Allah pula satu tempat saja yang kita dapat jumpa, iaitu dalam surah Yasin ayat nombor 56. Bunyi ayatnya apa? Macam Ustaz Nazri sebut semalam lah. Nak sebut ayat mungkin tak. Kalau sebut pangkal mungkin boleh sebut. Ayat bunyi apa? Salamun qawlam min rabbir rahim. Itu ucapan salam dari Allah Azza wa Jal kepada penghuni syurga. Okey, dapat ayat 25 dan ayat nombor 26. So hujungnya apa yang kita nak belajar? Ada tindakan yang nak diambil selepas tadabbur. Tista tu dalam kelas-kelas saya selalu guna tista ni, maknanya tindakan selepas tadabbur. Apa tindakan yang perlu kita ambil daripada ayat 25 tadi dengan ayat 26? Sentiasa apabila dah baca Quran, dah faham, hujungnya mesti ada action. Ya Allah, apa yang aku nak ambil? Tadi Allah bagi tahu kan? Okey. Yang pertama, kalau kita boleh ambil pada ayat yang nombor 25 tadi tu, kita kena jauhkan dosa-dosa yang boleh berpunca daripada mulut. Kan? Sebab kenapa Allah cerita tentang kenapa Allah cerita sampai bawa cerita nikmat dengar tadi tak mendengar sisi dan dosa? Kan? Sebab benda itu adalah benda yang menyakitkan manusia. Jadi di dunia ni juga secara tak langsung kita kena jauhi dan hapuskan dosa-dosa yang ada pada lidah. Jaga lidah tu. Ya, daripada berkata-kata yang boleh membawa kepada dosa. Antara surah dalam Quran yang menyebut antara kata-kata, bentuk kata-kata yang boleh menyakitkan hati manusia, sampaikan Allah masukkan di dalam neraka, yang bakar pula jantung hati dia, bagi terbakar kan hati dia pula jadi sakit, dalam surah Al-Humadah. Itu kena disadari dengan baik-baik. Humadah dengan Lumadah. Dulu Dr. Azur pernah ajar surah Humadah. Surah lain yang Allah banyak larang daripada berkata-kata la ni, dulu surah Al-Hujurat. Al-Hujurat tu nanti baca kat situ. Al-Hujurat banyak Allah kata la yaskhar, jangan kau mencemooh, menghina, wala yaghtab, jangan kau meribah, jangan kau mengumpat, jangan kau wala tanabazu bil alqab, jangan kau pergelar-gelarkan orang, sakit hati orang tu, jangan. Jelas ya? Itu kena dihindari dia. Okey, yang kedua, cuma saya tak sempat nak ulas apa, sebab kalau dalam kelas yang lanjut kita akan ajar pula bagaimana nak ambil tindakan. Ini baru sebut pada apa saya kena ambil tindakan lepas ayat ini. Tapi bagaimana? Yang tu tuan-tuan kena
kena usaha dengan jalan lain lah. Kena belajar yang itu. Okey. Yang kedua, tindakan dia apa pada ayat nombor 26 tadi? Sebarkan salam sesama Muslim. Maknanya, kan tadi benda dosa kan Allah tak bawa dalam syurga. Benda yang baik Allah bawa sampai dalam syurga. Maknanya salam ni, nak tahu tak ucapan salam ni lah. Ucapan salam ni lah yang di antara tandanya kiamat. Salah satu kiamat berlaku kalau kita baca dalam hadis, apabila orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Kan? Tapi bukan sekadar orang yang kenal, salam pun tak bagi. Kan? Okay, so pelajaran apa? Sebarkan salam. Okay, saya nukilkan dua hadis Nabi SAW pasal salam ni. Okay, saya nukilkan dua hadis Nabi SAW pasal salam. Okay, yang pertama, hadis pasal Adam bagi salam dalam syurga kepada malaikat. Ni kita belajar, tengok. Ni tindakan kita ambil. Lepas ni sebarkan salam. Sebab sebarkan salam bawa kita ke syurga tau. Nanti kita sebut hadis kedua. Okey. Hadis ni, sabda Nabi SAW dalam hadisnya, Lamma khalaqallahu ta'ala Adam alaihi salam, qala, idhhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika. Okey. Setelah Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka Allah berfirman kepada Adam, pergilah Adam, ucapkanlah salam kepada mereka tu. Disebut kepada mereka tu. Mereka tu siapa? Malaikat yang sedang julusun duduk dalam syurga malaikat. Kemudian Allah kata, engkau dengar nanti apa jawapan balas salam malaikat tu kepada engkau. Ini kerana jawapan itu merupakan salam penghormatan untukmu dan juga bagi anak keturunanmu. Rupanya salam ni sudah ada ketika Adam diciptakan oleh Allah. Besar salam ni. Kan? Kemudian Adam buat apa? Adam pun kata, Assalamualaikum. Adam bagi salam kepada mana? Malaikat. Malaikat jawab apa? Dia boleh ada waw, dia boleh tanpa ada waw. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh kita kata waalaikum warahmatullahi. Tapi dalam hadis sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Malaikat jawab balik ditambah kata warahmatullahi. Hadis ni adalah hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, dapat? Kan ucapan salam ni bukan sekadar kat dunia. Waktu Adam dulu sampai nanti kita masuk dalam syurga, salam ni ada di dalam syurga. Hebat ucapan salam ni. Nampak tak salam? Okey, satu. Dapat tak pelajaran nak kena buat apa lepas ni? Okey, ni salam lah. Okey. Nak tahu lanjutan-lanjut dia, kita ambil hadis yang kedua. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Nombor hadis 54, hadis riwayat Muslim. Nabi kata apa? Pasal dia kaitan dengan iman. Nabi kata dalam hadisnya, dalam sabdanya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Nabi kata, kamu takkan masuk syurga sehinggalah kamu beriman, kata Nabi. Dan kamu takkan dikatakan beriman sampailah kamu ada sifat saling mencintai, mengasihi. Nabi tanya, nak tak jika aku beritahu yang jika kamu buat benda tu, nescaya kamu akan saling menyintai. Tu kan dah tersilap dah tu. Selain tu, ejaan salah lah, tapi saling mencintai. Iaitu apa kata Nabi? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Rupanya salam ni boleh bawa ke mana? Syurga. Itulah tindakan kita kena ambil. Jangan kata, tengok syurga, harap saja, tapi tak buat tindakan, buat. Banyak ucap salam. As-sabiqun ni dia orang yang belum-belum buat salam. Nak mulakan WhatsApp, salam. Duduk, salam. Salam je. Bagi salam.
Okey. Ada soalan dekat situ tentang salam. Ada pertanyaan? Tahu nak kenal berapa ucap salam? Salam. Kalau baca dalam surah An-Nur, Allah bagi tata cara bagi salam. Masuk rumah yang bukan rumah kamu bagi salam, rumah kamu pun bagi salam. Salam, ucap salam. Salam pendek, Assalamualaikum. Panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang sikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada salam Jumaat, salam Isnin, salam Rabu, tu tidak ada. Ustaz, kalau assalam tu? Assalam tu bolehlah salam lah. Boleh assalam. Tapi lebih sempurna, sebut je Assalamualaikum. Ya? Yang ada dalam hadis tadi tidak ada salam Jumaat, salam Ramadan ke salam pun tidak ada. Yang ada hanya ucapan salam saja. Selagi orang tu nak jawab payah. Ke surah Nisa Allah suruh jawab sama, lebih ahsana minha, lebih panjang darinya, lebih baik padanya, atau sama. So dia kata salam Jumaat, nak jawab apa? Waalaikumsalam Jumaat Sabtu. Macam orang kita ni. Isnin tu tak kisah lisan sasa, tapi salam tu. Bagi salam. Kalau terbaca dalam riwayat, ada tak kita Riyadhus Salihin? Ada kita Riyadhus Salihin tak? Dia nak masuk syurga ni, Riyadhus Salihin kena belajar. Riyadhus Salihin. Saya dah nasihatkan, kalau belajar Quran, jangan lupa baca hadis Nabi SAW. Dia punya action dia banyak pada hadis. So, saya dah tahu Ustaz nak salam. Macam mana nak dapat salam? Dalam Riyadhus Salihin, ataupun bacalah kitab lain pasal adab-adab salam ni, ada banyak cerita tentang salam. Okay, banyakkan salam. Kalau kita baca dalam cerita sahabat Nabi Ibnu Umar, dia punya nak suruh buat salam ni, dia pergi ke pasar-pasar, bagi salam je, tapi dia tak beli barang. Dia pergi pasar, salam cik, Assalamualaikum, salam. Sebab salam ni adalah doa. Buntung tak kalau bagi salam kat kita, sebab dia mendoa kita perkataan Assalam. Nama Allah kan Assalam, Maha Sejahtera. Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkau adalah Tuhan yang Maha Sejahtera, daripada engkau datang kesejahteraan. Kita nak tunggu orang doakan kita bila? Ada tak orang kawan kita doakan kita, ya Allah sejahterakanlah kawanku itu? Susah nak dapat, betul? Tapi kita nak suruh dia doakan kita macam mana? Kita bagi salam kat dia. Sebab dia kena jawab. Jadi kita kerja. Kita nak suruh orang doakan kita dengan kesejahteraan. Lepas tu sebut pula dengan rahmat dia, dengan keberkatan dia. Dapat kat kita. Jadi kita ucap salam lah. Nak suruh orang bagi salam, lebih baik kita yang bagi salam. Nak suruh orang bagi salam, mungkin dia tak belajar. Lepas ni kita kena sebarkan lah, bagi salam. Jadi orang bagi Assalamualaikum. Seorang tu kena jawab. Kalau orang tu jawab, maknanya orang tu mendoakan kita assalam warahmatullah. Dia doakan kita dapat rahmat Tuhan, dia doa kita dapat wabarakatuhu, keberkatan dari Allah. Nampak tak nilai salam tu? Besar. Dan Nabi kata dalam hadis dia, salam ni diberi kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Tapi sunnah ni hilang. Sunnah yang paling mudah nak buat tapi hilang. Okey? Cuma kalau kita bagi salam pada orang tak kenal, takut dia berpaling pula kat kita. Kita jumpa kat mana hari tu? Kita kenal tak? Sedangkan salam ni, kata Nabi dalam hadis, kepada sesiapa yang kau kenal dan yang kau tak kenal. Yang itu. So, sebarkan salam. Kerana nanti dalam syurga, Nabi kata apa tadi, kan ingat tak? Kamu takkan masuk syurga kalau kamu tak beriman. Kamu takkan beriman kalau kamu tak ada kasih sayang. Kamu takkan dapat buat kasih sayang. Kalau kamu nak berkasih sayang tu, antaranya adalah Assalamualaikum. Okey, dapat? Yang itu, habislah pelajaran untuk ayat 25 dan 26. Kita masuk satu kumpulan lain, iaitu golongan kanan. Ada soalan tak sebelum saya lanjutkan?
kita sampaikan salam, kirim salam, adakah kita perlu mengucapkan Assalamualaikum kepada siapa yang kita kirimkan salam tersebut? Kita mengirimkan salam. Okey, riwayat mengirimkan salam memang ada, seperti mana Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Mengirimkan salam ni ada. Cuma cara nak jawab dia adalah kita boleh jawab kepada yang mengirimkan dan yang menitipkan salam tu. Orang yang menyampaikan dengan orang yang menitipkan salam tu, mengirimkan salam kat kita. Kita boleh katalah, kalau kira salam tu perempuan, menyampaikan juga adalah perempuan, kita katalah alaiki wa alaihas salam. Engkau juga dapat salam, dia yang sampai kirim salam pun dapat salam. Tapi kalau lelaki, kalau penyampai tu perempuan, yang mengirim tu lelaki, alaiki wa alaihis salam. Tukar hi, ha tu, ha dengan hu. Kalau susah sangat bahasa Arab tu tukar-tukar nanti, kan? Engkau pun dapat salam juga, engkau pun sama salam, dia pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diulas oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Salihin dalam bab salam. Lagi ada soalan apa tentang salam? Kalau orang pesan pada kita tolong sampaikan salam dan kita tak sampaikan salam, dosa ke? Ya Allah, berdosa. Sebab dia adalah amanah, kena sampaikan. Tapi kita pun yang kena salam ke orang tu, kenalah cakap, kalau kau jumpa ya, kalau kau ingat kau, supaya orang tu tak terlupa. Kalau orang tu nak sampaikan salam, adakah dia kena sebut lapas dengan salam Assalamualaikum? Oh, tak perlu. Dia sebut assalam pun tak apa. Fahamlah, kita fahamlah. Assalam tu. Ustaz, kalau masuk dekat macam contoh rumah kita balik kosong kan, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah macam tadi Ustaz kata, bila kita bagi salam ke orang, kita pun macam mengharapkan didoakan dengan kesejahteraan kembali. Okey. Lepas tu, Jadi kalau dekat rumah yang tak ada orang tu, adakah itu bermakna rumah yang tak ada orang, kita masuk, kita bagi salam, adakah bermakna kita ni tengah mengharapkan salam balik daripada makhluk-makhluk yang ada tu? Itu macam mana? okey, makhluk yang ada tu siapa? Tidak ada. Alright. Rumah tu rumah siapa? Kalau Kita keluar, kita dapur ni, rumah tu kosong. Rumah kita. Okey. Kalau yang rumah kita, tulis surah An-Nur ayat 61. Surah An-Nur ayat nombor 61. Bagi salam. Kita balik kan? Rumah kita kan? Kita bagi salam. Surah An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Okey. Jawapan dia adalah hadis. Okey, surah An-Nur ayat 61 tu jawapan kepada apabila kita masuk ke dalam rumah kita. Kita bagi salam sebagai tanda permulaan penghormatan dari Allah dan keberkatan. Sebenarnya adalah untuk keberkatan. Orang tak ada tak apa, tapi ucapan salam tu adalah ucap yang satu ucapan berkat, nak minta keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis tidak menyebutkan apabila kita bagi salam tu bermakna syaitan akan keluar ke apa ke, tidak ada. Hadis tidak menyebut begitu. Maksudnya kalau kita bagi salam, adakah nak bagi malaikat dalam rumah tu jawab salam ke? Tak ada. Hadis tidak menyebutkan. Al-Quran menerangkan kerana ia ada keberkatan. Sebab dia adalah perintah dari Allah tu salam tau. Hadis tak menyebut siapa akan jawab. Tidak ada. Okey? Cuma kalau kita nak dapat lagi selamat daripada benda yang buruk tu, dia ada khusus zikir. Zikir khususnya adalah Bismillah dengan doa masuk rumah. Bismillahi. Apa doa masuk rumah tu? Bismillahi. Ni kalau anda belajar tentang Bismillah, salah satu nak dapat keberkatan dari Allah adalah dengan Bismillah. Bismillahi. Tak apa. Cukup Bismillah. Okey, Bismillah.
Bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Macam itu juga kalau keluar, begitu juga dengan masuk. Ya Allah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan nama Engkau ya Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar. Wa bismillahi wa 'ala rabbina tawakkalna. Ke atas Tuhan kami bertawakal. Kerana kita tak tahu dalam rumah tu ada apa, tapi mesti bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh baca sebagai ucapan penghormatan. Okey, dapat? Okey, ada soalan lain? Ustaz, kalau lelaki dengan perempuan, kita tak kenal tapi dia memberi salam. Okey, dia bagi salam. Lepas tu? Oh, dia macam saya jalan, tiba-tiba saya jumpa lelaki yang tak kenal, kita bagi salam. Ataupun dia tak kenal kita tapi dia bagi salam. Okey. Kalau kita buka dalam Riyadhus Salihin, bagi salam ni kepada yang bukan mahram, khusus kan? Tadi perempuan-perempuan tak apa, tidak dibahaskan. Tapi kalau perempuan kepada lelaki, kalau kita baca dari Riyadhus Salihin, Imam Nawawi dia kata dengan syarat tidak membawa kepada fitnah. Kan kalau perempuan tegur lelaki kan. Jadi kalau boleh bawa kepada tomahan, boleh bawa kepada mudarat, kepada fitnah, maka dielakkan. Okey. Ada tak dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ada tak dalil perempuan atau lelaki yang bukan mahram bagi salam? Jawapannya ada. Yang pertama adalah kisah dalam riwayat Bukhari, Nabi dan para sahabat memberi salam kepada seorang wanita yang dia ini penjual sayur. Ada riwayat Bukhari tu. Ataupun kisah Ummu Hani dalam riwayat Muslim. Ummu Hani ni dia pernah datang jumpa Nabi ketika pembukaan kota Mekah. Masa tu Nabi sedang mandi. Anak dia Fatimah tutup dia dengan kain tirai lah. Fatimah yang jaga bapa dia mandi tu. Hadis riwayat Muslim. Lalu Ummu Hani ni dia buat apa? Fasallamtu. Dia mengucapkan salam. Ummu Hani mengucap salam kepada Rasulullah. Jawapannya adalah boleh. Macam tu juga dalam hadis riwayat Tirmizi, riwayat Abu Dawud, Asma binti Yazid dia kata, Nabi pernah lalu depan kami maknanya ada satu kumpulan perempuan termasuk Asma binti Yazid ni, fasallama alaina, Nabi bagi salam. Jadi jawapannya boleh. Cuma jika dibimbangi benda-benda yang tak elok berlaku, maka elakkan. Okay, boleh mendatangkan fitnah. Okay. Tapi kalau lelaki bagi salam kita jawab. Okey, yang itu. Memang ada bab dalam Riyadhus Salihin, buka bab nombor 137 dalam Riyadhus Salihin. Ada soalan lain? Salam? Tapi yang pasal salam tadi tu kan, antara lelaki dengan perempuan, saya pernah dengar macam kalau kita dah pasti itu adalah macam sekadar salam main-main, dia macam nak kata tidak menjadi kewajipan untuk menjawab. Betul ke? Dia nak kacau-kacau. Contohnya, kalau awak jawab, awak tak jawab dosa. Kalau awak jawab, awak suka kat saya. Ke macam mana? Dah kan, tengah orang main-main. Kadang-kadang lagi teruk. Kau ke salam maut dekat dia, kau hajak betul. Dah salam tu, nama maut, salam maut kita ni, ya Allah, macam-macam. Kalau yang macam tu kan, dia boleh bawa kepada fitnah kan? Maka tak payah jawab lah. Dengan syarat boleh bawa fitnah. Tapi kalau bagi salam, jawab. Boleh jawab. Masalah, Waalaikumsalam, cukup. Dia ada niat, kalau tak mendatangkan fitnah, tak apa, boleh jawab. Tapi kita ajarlah kat dia, salam ni, saya wajib menjawab salam kerana anda Muslim, saya juga seorang Muslim. Maka saya menjawab salam. Boleh. Okey. Ada soalan lain? Ya. Semasa beri salam, afdal kita berjabat tangan ataupun tak? Memang ada hadis menyebut bahawa apabila kita beri salam, dosa kita akan diampunkan masa kita berjabat salam. Boleh. Memang ada hadis dia.
berjabat tangan. Contohnya dalam hadis riwayat Bukhari, kisah Anas kata apa? Dia kata sebenarnya Anas dia pernah ditanya oleh Qatadah seorang tabi'in. Dia tanya pada Anas dia kata, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari itu. Dia kata, Anas dia kata, apakah berjabat tangan ketika bersalam ini adalah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ana jawab na'am. Jawapannya adalah ya. Sebab sahabat takkan buat satu amal kalau tidak diizinkan oleh Rasul. Dia takkan buat amal kalau tidak ada panduan dari Rasul. Maknanya boleh. Okey. Dan soalan lain, bahkan hadis riwayat Abu Daud mengatakan bahawa ma min muslimaini, mana-mana dua orang muslim yang taqiyani, yang dia bertemu, fayatasafahani, dia bersalam, illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa, maka akan diberikan keampunan keduanya sebelum keduanya berpisah. Salam. Rupanya dihapuskan dosa. Okey, jelas. Ada soalan lain? Salam. Kalau orang kafir macam mana Ustaz? Orang kafir yang bagi salam. Okey, orang kafir bagi Salam ke kita. okey. Assalamualaikum dengan lafaz tu. Alright, lepas tu kita nak jawab apa? Perlu ke? Dan jawab apa juga. Kalau perlu jawab apa? Kalau perlu kita jawab apa? Hadis kata jangan memulakan salam kepada orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, Nabi tak baki. Tapi kalau dijawab salam, dia jawab apa? Serta amal apa? Jawab je wa'alaikum. Ada dalam hadis. Wa'alaikum. Tapi jangan diulang salam kat belakang tu. Dia tak ada salam. Jangan wa'alaikumussalam. Salam tu tak ada, tapi sebut wa'alaikum. Sebab Aisyah pernah diberi salam oleh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ni dia bagi salam, dia ada makna di sebalik salam tu. Seperti asam tu. Bila Aisyah jawab, Nabi larang. Kan? Sebab kemudian Nabi kata yang betul jawab wa'alaikum. Ke atas kamu juga. Ke atas kamu tu dia umum. Maknanya kalau yang bukan Muslim tu, dia bagi salam kat kita ada niat lain, soalan kita kata you too. Wa'alaikum, ke atas kamu, cukup. Tapi kalau dia doakan kebaikan, dia pun dapat kebaikan. Kalau dia doa keburukan, keburukan. Tapi tidak sunnah menjawab asamu. Sam tu racun, tak ada. Wa'alaikum je. Ada dalam hadis yang di hadis ni memang ada. Dalam hadis dia sekejap. Hadis dia adalah hadis riwayat Muslim, ada. Satu lagi hadis riwayat Bukhari Muslim lagi, Nabi kata idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apabila kamu disampaikan salam oleh ahlul kitab, kamu cakap apa? Wa alaikum. Okey, jelas. Ada soalan lain? Salam ni tak ada. Kita teruskan. Tak masalah. Dia isyarat juga kepada agama-agama lain juga. Samalah. Dikiaskan juga dengan agama lain. Kadang-kadang ada orang Cina yang dia fasih. Cakap wa'alaikum cukup. Ambil hadis ada muttafaqun alaih. Okey. Habis tentang salam, dah tahu dah tindakan nak buat apa. Dia ada satu lagi salam tau. Ketika nak selesai majlis, nak bangun, nak berpisah, sebut salam. So kita ucap salam lah. Boleh kita berpisah terus ni? Ada masa lagi. Dah 59 minit 59 minit 49 saat. 1 jam dah. Boleh saya lanjutkan? Tak rasa panas? Tak rasa panas Alhamdulillah. Di syurga ni rasa sejuk. Masya Allah. Okey, kita lanjutkan. So,
kita dah habis yang ayat-ayat ni, kita masuk kepada ayat 27 sampai 40. 27 sampai 40. Okey, tapi kita tengok pada keperluan waktu dia. Okey, ayat 27 sampai 40. Okey. Ayat 27 sampai 40 ni saya pecahkan dia kepada 3 lah. Boleh kita pecahkan dia kepada 3. Bermula ayat 28 sampai 37, Allah cerita khas tentang nikmat kumpulan yang kedua, Ashabul Yamin. Okey. Ayat 28 hingga 30, ayat 34 cerita tentang tempat mereka beristirahat. Tempat mereka berteduh, bersenang lenang. Okey. Kemudian ayat 31 sampai 33 Allah cerita tentang nikmat minuman sebab dia sungai. Kemudian nikmat buah-buahan, makanan. Kemudian ada nikmat pendamping dan peneman. Ayat 35 hingga 37. Tapi kalau tuan-tuan sempat nanti balik, cuba bandingkan As-Sabiqun dengan Ashabul Yamin ni, kat mana nikmat yang Allah tak cerita? Kalau nikmat yang Allah tak cerita pada golongan kanan tu, itulah kekurangan golongan Ashabul Yamin. Tapi bukan bermakna tak ada nikmat tu. Tapi Allah tak cerita bermakna menunjukkan adanya perbandingan. Kalau orang tanya, macam mana kita nak bandingkan Ashabul Yamin ni bawah sikit daripada As-Sabiqun? Jawapannya susunan ayat tu sendiri dia sudah memberikan clue jawapan dia. Antaranya dari sudut ni nikmat dia. Baik, kita mulakan ayat nombor 27 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Okey. Wa dan ni dikaitkan dengan selepas sebut As-Sabiqun, Allah bawa kepada kumpulan kedua, dan Ashabul Yamin golongan kanan. Okey, ini saya terjemah ikut ayat dulu. Nanti kita akan baca terjemahan yang dia terjemah ikut makna. Ni terjemahan ikut perkataan by perkataan. Dan golongan kanan, apakah Ashabul Yamin golongan kanan itu? Okey, terjemahan dia, kalau kita tengok terjemahan dia bentuk soalan sebenarnya ayat tu. Okey, dan golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Okey, saya dah sebut pada kelas yang lalu, perkataan ma kan Allah tanya kan. Ma ni, kenapa Allah tanya? Okey, kalau kita rujuk seperti saya pernah nukil sebelum ni dalam Tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah mengatakan pertanyaan dalam ayat itu menunjukkan apa? At-ta'ajjub dan at-ta'zim. Dia ada soalan bentuk takjub, soalan bentuk ta'zim. Maknanya apa? Pertanyaan yang bernada takjub dan bernada nak mengagungkan. Faham tak soalan tadi tu? Apakah golongan kanan itu? Dia soalan berbentuk seperti mengata kagumnya golongan kanan tu dan hebatnya golongan kanan tu. Sebab itu kita sebut pada kelas yang lalu, ma ashabul yamin, dia sama macam golongan ashabul maimanah tu, merupakan bentuk ketakjuban terhadap keadaan mereka yang masuk dalam syurga menurut tafsir Jalalain. Okey, jelas tak? Okey. Oleh kerana bahasa dia menunjuk takjub, Allah mengangkat mengagung kumpulan itu. Dalam terjemahan kita yang ada sekarang, dia terjemah macam ni. Dia bukan terjemah yang pertama tadi tu. Kalau terjemahan yang ada pada tuan-tuan tu, dia terjemah makna persoalan tu. Dia tak terjemah perkataan. Jadi akan bunyi, dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan tu. Alangkah bahagia ni menunjukkan bahawa bagusnya. Tapi kalau ikut terjemahan tadi, ma tu maknanya apakah golongan kanan. Tapi sebab tu kalau terjemah macam ni, saya bimbangi orang terlepas penggunaan istifham persoalan tu. Dia macam al-qari'ah, mal-qari'ah. Tertinggal nanti. Wa ma adra tu tertinggal juga. Ma tu penting. Ma tu adalah
antara bentuk istifham pertanyaan. Tapi kalau terjemah macam ni nanti dia akan hilang. Tapi dia tak salah sebab dia menterjemah maksud di sebalik pertanyaan tadi pun betul juga. Okey, jalan yang ini. Okey. Kemudian kita tengok ayat nombor 28. So ayat 27 tadi selesai. Ayat 27 tadi maknanya Allah mengagung, mengangkat tentang darjat golongan kanan sehingga Allah menggunakan kaedah bertanya. Apakah golongan kanan tu? Okey, Allah menunjukkan bahasa takjub dan keagungan. Okey, selesai yang tu. Saya semua faham. Okey, maknanya kalau kita masuk dalam kumpulan kanan, kita dalam kumpulan yang Allah angkat kita dan Allah agungkan kita. Tapi as-sabiqun tak ada soalan macam tu. Kan? As-sabiqun, as-sabiqun. Tak ada pun mas-sabiqun. Kenapa? Kita dah sebut dah sebelum ni, ingat kita? Dia golongan kiri dia ada pattern sama. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Tapi as-sabiqun tak ada soalan ma. Kenapa? Nanti rujuk balik nota yang lepas ya. Sebab apa? Tengok siri yang nombor jap. Ni 5, 4, yang 3. Siri yang ketiga. Nanti saya upload siri 1 sampai siri 5 ni dalam Telegram nanti. Di print. Slide semua sekali. Yang ni saya dah buat sampai yang ke-6. Dah ada 425. Nanti saya masukkan. Boleh? Okey, kita masuk 28. Masa kita berjalan. Okey, ayat nombor 28. Ayat nombor 28, kita terus dengan ayat 28, 29, 30 lah. Tapi kita mulakan dalam ayat 28. Okey, kita fokus dulu tentang bagaimana mereka berada dalam syurga dulu. Dia macam ni, kalau nak faham, kena susun dulu ayat as-sabiqun disusun dengan ashabul yamin. Kita akan nampak pattern ayat tu dia Allah susun. Macam tu kena bawa, kena buat table lah, kena buat perbandingan kat situ. Kalau golongan as-sabiqun, Tuhan cerita mereka duduk atas surur mutaqabilin berhadapan. Jadi soalannya ayat ni Allah nak cerita macam mana mereka berada di dalam syurga tu dulu. Okey, kita akan belajar ayat nombor 28. Allah cerita mereka berada di pohon-pohon bidara yang durinya telah dibuang oleh Tuhan. Sekejap kita akan kupas. Kemudian mereka juga berada di pokok, di antara pokok-pokok pisang yang buah dia tersusun rapi. Okey, kita kena ingat pokok bidara dia ada kaitan dengan daun yang banyak. Pokok pisang pun daunnya lagi panjang kan, pokok pisang kan. Sekejap kita akan kupas yang itu. Lepas tu buahnya tersusun rapi. Tuan-tuan boleh menyorok kat pokok pisang, tak nampak kan? Okey, kita akan cerita. Lepas tu Allah bawa naungan yang terbentang luas. Cuba tengok pattern ayat ni. Kenapa Allah susun pokok bidara, pokok pisang, baru masuk naungan terbentang luas? Sehingga saya akan bawa, kita akan nukilkan hadis ada satu pokok tu, kalau naik kuda lah, kalau kita bawa selaju-laju kuda, 100 tahun tak lepas lagi pokok tu. Teduhan. Kalau kita tengok ayat ni disusun 28, 29, 30, Allah nak cerita pasal teduhan juga tu. Tapi Allah cerita tengok. Dan 28, 29, 30 mana teduhan yang lebih luas? Mana teduhan yang lebih luas? Ayat 28 ke 29 ke 30? 30. Kan? Maknanya kata Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir, dia kata kenapa Allah susun nikmat tu daripada yang kecil kepada yang besar. Okey, jelas. Okey, nampak dia punya kenapa susun bidara, pokok pisang, naungan yang terbentang luas? Sebenarnya kata Dr. Wahbah, dia kata jawapannya Allah menyusun daripada nikmat yang kecil kepada yang besar. Okey, kita pergi dulu ayat 28. Saya baca ayatnya ya. Fi sidrim makhdud. Baca. Mereka, siapa mereka tu? Yang berada. Ashabul yamin tadi tu.
Fi berada sidrin di pohon-pohon bidara, makhdud yang tidak berduri. Okey, yang tidak berduri. Okey, apa makna ayat 28 ni? Okey. Kerana makna ni dia macam agak tak dapat nak bayangkan kan. So nak tak nak kita mesti kena rujuk tafsir. Dalam tadabbur memang keperluan merujuk tafsir. Kita bukan membaca tafsir, kita bukan mentafsir ayat, tapi kita merujuk tafsiran ayat. Jadi Ibnu Katsir kata, pohon bidara ketika mana di dunia dia ada banyak duri tapi sikit buah dia. Tapi nanti dalam syurga, pohon bidara tu, duri tadi Allah ganti jadi buah. Lepas bahkan dia tidak berduri lagi. Jelas? Okey? Okey. Sekali kita akan ulas lagi. Dalam tafsir As-Sa'di. Okey, dalam tafsir As-Sa'di kata, Imam Sa'di kata, rahimahullah, pohon bidara tu, dia memiliki keistimewaan. Iaitu pohon dia sangat rindang dan meneduhkan dan boleh digunakan sebagai tempat beristirahat. Sebab tu kita letak tadi nikmat tentang tempat berteduh, bernaung dulu. Okey, jelas yang ini. So, pokok bidara dikaitkan dengan daun dan di banyak dahan-dahan, kata Dr. Wahbah juga. Okey, soalan saya adalah soalan tadabbur, SST dia. Mengapa Allah menyebut tentang durinya dicabut? Kenapa Allah menyebut durinya dicabut? Pokok bidara ni pokok apa? Pokok berduri ke? Masa kita ada pokok berduri ke? Bidara? Kita kena gambar bahawa ayat ni turun untuk memahamkan orang Arab ketika tu. Maknanya ketika di dunia memang pokok tu dia berduri. Dia ada buah, tapi nak ambil buah dia kena kadang-kadang kan terluka berduri kan. Okey, kenapa Allah menyebut tentang nanti di hari akhirat pokok bidara itu buahnya akan jadi banyak, lepas tu durinya dibuang. Kenapa Allah disebut dicabut durinya? Apa dia punya munasabah dia? Allah nak gambarkan bahawa dekat akhirat nanti takkan ada sesuatu yang menyakitkan keluar macam mana ada dekat dunia. Okey, betul jawapannya. Jazakumullahu khair. Seperti mana kata Al-Imam Al-Biqai dalam Tafsir Al-Misbah. Bayangkan, kalau buahnya banyak sekalipun, tapi dia duri, terluka dia, sakit dia. So, siapa nak ubat dia? Pelayan-pelayan kan? Tak ada. Allah tidak akan benarkan tangan-tangan, kaki-kaki, badan terkena duri sekalipun. Tengok nikmat syurga. Jadi kita belajar telinga kan? Maknanya Allah jaga tubuh badan kita dalam syurga. Nak kata nikmat syurga tu. Sehingga kan Allah tak akan benarkan pun kita ni terkena sebarang kecelakaan, kebinasaan. Nanti kalau kita pasal buah, lagi seronok. Kan? So buah ni kadang kan terkena duri, macam-macam kan. Allah menunjukkan bahawa dalam syurga ni sangat sejahtera. Tapi dia boleh duduk berteduh seperti mana kata Sa'di tadi tu. Cuma pokok tu Allah menceritakan budaya Arab budaya Arab. Turun ayat Quran ketika zaman Arab, so mungkin tempat kita tak ada seperti yang Allah sebut ni. Kan mungkin ada, wallahu taala a'lam. Okey, jelas ayat nombor 28. Kita pergi ayat 29. Ayat 29 Allah cerita tentang pokok talhin yang tersusun rapi. Okey, pergi ayat 29. Okey, kita baca ayatnya dulu. Wa talhim mawdud. Dan maknanya bukan sekadar ada pokok bidara yang Allah tukar nanti buah dia banyak, duri pun tak ada, tapi sebenarnya dia ada daun rendang yang kita baca tafsir Sa'di tadi. Lepas tu dia ada pokok pisang yang mamdud tersusun rapi.
Okey, pokok pisang. Pokok pisang ada tak di tempat orang Arab? Tak ada. So macam mana nak bagi faham orang Arab masa tu? Okey, ini ada perselisihan pendapat lah. Okay, kita tengok tafsiran ayat dulu. Tafsir Ibnu Kathir dalam tafsirnya mengatakan orang Yaman menamakan al-maus tu memang pisang sebagai talhin. Nama lain dia al-maus. Al-maus tu dinamakan sebagai at-talhin. Sebab tu diterjemah di kita dia faham pokok pisang. Okey. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Kathir, beliau menukilkan kata-kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan pokok ni dia sama macam pokok tolhin di dunia, tapi pokok tu ada buah yang banyak, mempunyai buah yang lebih manis daripada madu. Cuma hakikatnya pokok apa? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita fahamlah dia adalah pokok pisang. Daun-daun dia lebar tak macam daun bidara kan? Daun bidara tu kan orang buat sembahyang jenazah, nak halau jin, nak guna daun bidara. Nanti saya akan ajar daun bidara tu halau jin. Tapi jangan tak datang kelas pula pergi berubat orang. Ustaz, saya tak boleh kelas Ustaz. Asyik berubat orang je Ustaz. Daun bidara okay. Tapi dia banyak daun. Tapi daunnya kecil-kecil, tak seperti daun pisang. Nak mengatakan bahawa kalau kita, lepas tu pisang di pokok pisang tadi tu, dalam tafsir Al-Jalalain pula kata, mamdud tadi tu adalah penuh dengan buah yang bersusun-susun mulai dari bawah sampai atas. Kan pisang tu kan? Cantik dia disusun. Lepas tu dengan daun-daunnya. Jelas. Duduk kat pokok pisang. Tu yang lagu ada bawah pokok pisang tu. Allahu Ta'ala alam. Itu je yang boleh difahamkan. Maknanya sebenarnya dia nak fokus pasal apa? Fokus dia akan duduk di antara, kan pokok pisang ni kan, kita kan kalau nak teduh kan boleh duduk di pokok pisang kan. Pisang kan boleh buat teduhan begitu. Namanya mungkin sama tapi bentuknya wallah lebih baik daripada apa kat dunia. Okey. Nanti kita masuk syurga, kita akan tengok pokok tu. Okey. Ayat nombor 30, Allah cerita tentang naungan yang terbentang luas. Kita cerita tadi teknik dia apa? Daripada yang daun sikit, teduhan yang kecil kepada yang lebih besar. Nikmat kecil kepada nikmat lebih besar. Ayat ni nanti anda kena pasangkan dia dengan Ashabus Shimal. Ashabus Shimal dia cerita tiga-tiga juga. Ashabus Shimal. Cuma bezanya Shimal dia panas. Dia naungan lain. Tapi naungan yang panas. Ini naungan yang terbentang luas. Terbentang luas mana tak putus-putus. Takkan ada cahaya matahari yang boleh tembus. Sebab dalam syurga dia tidak ada cahaya matahari. Okey, kita baca ayat dia. Wa dhillim mamdud. Dan naungan mamdud yang terbentang luas. Okey, cuma luas dia macam mana? Okey, kita tengok. Dalam tafsir Ibnu Kathir beliau menukilkan pendapat ulama tafsir di kalangan tabi'in. Kalau jumpa nama Ad-Dhahaq, As-Suddi, Abu Harzah ni, maksud dia apa? Dhillim mamdud ni, wa dhillim mamdud. Dia kata naungan tu tidak terputus. Macam kita kan sekejap dapat teduh, panas balik. Teduh, panas balik. Tak ada. Di dalamnya tiada matahari. Tidak panas seperti mana sebelumnya terbit fajar. So untuk lebih faham lagi macam mana mamdud tu, kita kena nukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ni mentafsirkan ayat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna fil jannati syajaratan yathilu rakibu fi dhilliha mi'ata sana. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebatang pohon yang mana jika orang yang berkenderaan melalui di bawahnya selama 100 tahun, ia masih lagi berada di bawah naungannya. Nabi kata kalau kamu nak faham ayat pokok itu, kata Nabi, pohon itu, iqra'u in syi'tum, jika kamu mahu bacalah wa dhillim mamdud. So Nabi ni mentafsirkan ayat tadi tu. Bayangkan macam mana ya, 100 tahun pokok. Sebab nanti kalau belajar Ar-Rahman, patutnya belajar Ar-Rahman dulu.
Tapi tak apa, dia waqiah kan. Kalau baca Ar-Rahman, memang pohon tu hijau. Zawata afdan. Pokok. Kita kan kalau kita berjalan ke, kita suka, siapa yang dia masuk dalam hutan, dia pergi dekat tempat pokok-pokok hijau, dia rasa tak tenang. Siapa? Ke masih tak tenang juga tengok hijau-hijau? Dia pergi hutan ke, dia pergi mana-mana yang ada pohon-pohon, dia pergi taman ke, dia pergi mana, tenang tak? Ke masih tak tenang juga? Kalau tak tenang tu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak, maksudnya kan pohon hijau ni dia menenangkan. Bayangkan nanti lalu sebuah pohon, pokok, kan kita pergi taman tengok pokok yang besar-besar. Anda pernah pergi taman-taman botani tak? Inilah tindakan selepas tadabbur dia. Pergi taman, kita tengok, macam mana kan dalam syurga nanti. Lepas tu kalau kita belajar Dasrul Rahman, kita memang buat tindakan lepas tadabbur tu memang suruh pergi taman tu. Betul, supaya dia dapat menghayati, melihat sambil tu melihat keindahan Tuhan. Lepas tu kalau dia belajar pasal tasbih, pokok-pokok dia bertasbih, tu lagi seronok dia belajar. So, jadi kena tindakan. Takkan dia pergi, jom kita pergi taman botani. Jadi kat Melaka tu ada taman, masuk taman, tengok tenang, hijau. Macam mana dalam syurga, ada satu pokok yang besar. Kalau kita naik kuda berjalan ke dalam, bawa selaju-laju kan, 100 tahun tak dapat lepas lagi pokok tu. Macam mana tu? Nak mengatakan bahawa Allah tak akan bagi matahari tembus memanaskan orang di dalam syurga tu dengan pokok-pokok. Masya Allah. Allah bagi untuk ashabu al-yamin. Macam mana kalau sabiqun. Okey, soalan-soalan tadabburnya adalah, saya dah sebut dah tadilah, mengapa disebut terlebih dahulu pohon bidara. Tadi saya dah sebut. Jawapannya apa? Daripada nikmat kecil kepada nikmat besar. Alhamdulillah. Okey, kita pergi nikmat bentuk minuman dan makanan pula. Okey, ayat 31 cerita tentang air yang mengalir, maskub. Kemudian buah-buahan yang banyak dan tidak terputus, 32 dan 3. Boleh lagi kan? Okey, ayat 31. Wa ma'im maskub. Dan air maskub yang sentiasa mengalir. Apa maksud air sentiasa mengalir? Okey. Dalam ayat ni Allah sebut air je. Allah sebut spesifik apa. Tapi kalau kita baca tafsir As-Sa'di, ni serujuk dalam tafsir As-Sa'di. Berkata Sa'di tu mana dalam tafsir As-Sa'di. Kan? Sebab kita takkan faham apa maksud air mengalir. Rupa-rupanya dalam syurga ni, air yang bentuk mengalir tu terdiri daripada mata air. Dan ada juga sungai yang terus mengalir. Bahkan dia mengalir, dia tak ikut saluran, faham tak? Dia tak ada tebing kiri kanan. Kita boleh suka nak alihkan dia ikut mana. Itu air yang mengalir. Bayangkan. Kenapa Allah bawa faktor air? Air tenang tak? Kalau marah sangat, ambil wuduk, Nabi kata. Kan? Kerana marah tu daripada syaitan. Kan? Marah. Sejukkan dengan air. Sebab tu dalam Islam, digalakkan mandi. Tapi janganlah mandi sampai tak keluar-keluar. Punya nak bagi sejuk kan. Nanti bukan sejuk, orang kat luar tu marah. Kan? Okey. Tak, air memang elemen sejuk. Allah kata nanti air sungai itu terdapat air yang mengalir. Antara fungsi air dalam sungai adalah untuk minum. Dalam tu ada mata air, di situ air yang mengalir. Cuma kalau baca Ar-Rahman, ada air yang terpancut, ada air yang dia mengalir. Okey, maknanya ada mata air, ada sungai. Okey, kemudian kita masuk nikmat dalam bentuk makanan, buah-buahan yang banyak dan tidak terputus. Okey, so tindakan selepas tadabbur, lepas ni makan apa? Makan buah-buahan. Okey, kurangkan makanan berminyak. Okey, kita baca ayatnya. Wa fakihatin katsirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
Okey, dan maknanya bukan sekadar air mengalir, dan fakihah, buah-buahan yang banyak. Okey. Buah yang banyak tu pula la maqtu'ah, yang tidak putus-putus. Wala mamnu'ah, dan tidak pula susah nak dapatkan, dilarang mendapatkannya. Okey, ada berapa sifat buah dalam syurga bagi ashabul yamin kat situ? Pertama, dia banyak. Lepas dia banyak tu tak putus-putus. Kemudian okey, kalau tengok terjemahan ni, apa yang anda faham? Kalau kita nak buat tadabbur kan, apa yang anda belajar kat situ? Buah banyak, kita faham dah banyak. Lepas tu tak putus. Putus tu maksud apa? Sentiasa ada, betul. Macam orang Arab dulu, mereka ada musim panas, ada musim sejuk, musim panas. Ayat ni juga kita kena selalu gambarkan ketika ayat ni turun dalam budaya Arab. Sebab ini turun pada budaya Arab. Budaya Arab tu ada terputus juga. Musim panas, buah masih panas. Musim sejuk, sejuk. Kan ada yang terputus. Sampailah kat kita pun. Okey, lepas tu, dan tidak pula dilarang mendapatkannya. Larang mendapatkannya maksud dia apa? Boleh ambil sekali. Okey, lagi? Apa maksud dia larang mendapatkannya? Senang nak diambil. Sebab tu anda kena gabung dengan suratul Ar-Rahman. Akan dapat. Dilarang mendapatkan. Okey, dalam ayat 33 tu, kenapa Allah mula sebut tidak putus-putus, baru sebut dilarang mendapatkan? Kenapa Allah kata maqtu'ah dulu, baru mamnu'ah? Apa hikmah dia? Susunan macam tu. Untuk mendapatkan sesuatu yang tak putus-putus tu lebih besar. Mengapa disebut terlebih dahulu tidak putus-putus daripada dilarang mendapatkan? Sebab apa? Nikmat besar. Nikmat besar. Jawapan dia adalah, kalau benda tu tak ada, of course lah memang dah tak boleh dapat dah. Betul tak? Maksud dia, kena benda tu ada wujud dululah, baru ada istilah boleh petik tak, boleh ambil tak, boleh makan tak. Betul tak? Itu jawapan dia. Kan tidak putus-putus. Tak putus-putus tu maknanya benda tu ada, sentiasa ada. Walaupun macam kita, walaupun benda tu ada depan mata, tapi kita tak boleh nak makan, tak boleh nak ambil. Mungkin berduri ke, betul tak? Mungkin ada pantang ke makan buah tu, betul. Tapi kalau buah tu tak ada, tak wujud istilah mamnu'ah tu, faham tak? Maknanya kalaulah buah tu tak ada, tidak wujudlah istilah wala mamnu'ah, faham tak? Kenalah buah tu ada dulu, baru boleh datang istilah wala mamnu'ah. Tu maksud dia. Faham tak dia? Lah, dekat 1 jam 28 minit. 2 minit lagi. Sikit lagi. Boleh? Okey, soalan berikutnya. Kenapa buah-buah dalam Quran tu Allah tak sebut perkataan ladzat? Kalau kita belajar ayat sebelum ni, ingat tak? Allah sebut tentang arak, Allah sebut ladzatul lisyaribin. Kenapa buah tu tak jumpa perkataan? Tuhan kata, kalau kita baca as-sabiqun, buah tu mereka boleh pilih apa saja. Dalam ashabul yamin, buah tu banyak. Kenapa tak disebut? Kenapa tak disebut ada ladzat? Maklum lazat. Telah maklum lazat buah. Telah dimaklum lazat, jazakumullah khair. Betul lah, sebab orang Arab faham. Buah itu telah dimaklumi kelazatannya. Maka tak perlulah Allah menyebut dengan perkataan lazat seperti mana Allah menyebut tentang Arab. Okey, jelas? Lepas tu nanti kita akan belajar ayat 34 pasal nikmat kerehatan. Jadi semua orang berhentilah kat sini. Pergilah balik cari furush marfu'ah, tempat tidur yang diangkat tinggi. Dah sampai ayat tu. Betul? Yang di syurga semua ni. Okey, kita berhenti pada ayat 33. Nanti kita akan sambung ayat 34. So, baliklah berehat ya.
Duduk di atas furushin marfu'ah. Cuma furushin tu maksud apa? Nanti boleh baca nota dalam tu. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Adik ada soalan? Tak ada. Masya Allah. Ada apa pertanyaan? Minggu depan ni sekali lagi saya tahu. Saya sebenarnya nak cuti tahun depan tu yang saya pulun banyak sikit kelas ni. Tapi macam banyak lagi ayat tak habis ni. Okey. Ada persoalan? Nota dapat tak? Nanti rujuk dalam Telegram. Okey, kalau tiada soalan, saya mohon ampunan maaf. Kita mohon rahmat dari Allah. Allah Ta'ala kurniakan rahmatnya kepada kita. Dengan usaha kita yang sedikit ini berada dalam majlis kita belajar Al-Quranul Karim, dan Allah Ta'ala dengan rahmatnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih penghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.